Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, terima kasih kepada juri bagi pertandingan untuk pertandingan inovasi pendidikan yang seminar penyelidikan dan inovasi dalam pendidikan peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak daripada APG Miri untuk pada hari ini saya akan membentangkan tajuk penyelidikan yang telah saya jalankan, iaitu penilaian kurikulum yang mengintegrasikan kemahiran berfikir araf tinggi berdasarkan model Dick and Carey di negeri Perak sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat ini adalah pengenalan dan kajian ini adalah bermula di negeri Perak dan dia melibatkan bagaimana pelaksanaan kurikulum pendidikan keseluruhannya yang pada waktu ini melaksanakan pengintegrasian ataupun memasukkan elemen hebat sebagai teras utama dalam setiap kurikulum yang telah dibangunkan. Dan di sini dikaitkan bagaimana pembentukan model Dick and Carey dan sejauh mana kaitan model yang dibangunkan oleh Dick and Carey dengan sistem kurikulum yang ada elemen hebat. Okey, jadi kalau kita lihat Dick and Carey, dia telah membangunkan suatu model ataupun suatu model yang ada 6 elemen utama dalam memastikan sesuatu proses ataupun sesuatu pembangunan kurikulum itu dilaksanakan dengan berkesan dan memberi impak yang besar kepada guru, kepada sekolah dan kepada sistem, kepada negara dan kepada pelajar dan semua stakeholder yang terlibatlah di peringkat pelaksanaan pendidikan. Okey, yang pertama kalau kita lihat dari segi analisis, yang keduanya dari segi reka bentuk, yang ketiganya dari segi penyelenggaraan, yang keempatnya dari segi implementasi, yang kelimanya dari segi pengujian dan yang keenamnya dari segi pembangunan. Okay. Kalau kita lihat kajian, banyaklah kajian-kajian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan model reka bentuk pengajaran Dick and Carey ini, dan dia juga adalah satu yang established dalam berbagai-bagai teori dan penyelidikan sama ada untuk pengajian tinggi ataupun untuk proses-proses pengenalan pelaksanaan di peringkat dasar pun juga banyak menggunakan ataupun melihat untuk menjadikan model Dick and Carey sebagai panduan. Okey, kalau kita lihat transformasi pendidikan telah dirangka berdasarkan pelaksanaan pengajaran guru di sekolah dan dia melibatkan pembentukan pengetahuan guru, upayaan kurikulum. Semua itu adalah dimasukkan dalam sistem pendidikan di negara dan dia dilaksanakan berasaskan berorientasikan kebat yang sebenarnya bermatlamat untuk memastikan pengaplikasian dan penghayatan pelajar itu dapat dibentuk. Okay. Kalau kita lihat daripada penyataan masalah, dapatan menunjukkan daripada pihak jemaah nazir yang melihat lebih kurang dapatan lebih kurang 103 sekolah rendah yang telah dicerap, menepati ramai masih berlaku di kalangan para pelajar ataupun yang belum ataupun tidak melaksanakan aktiviti secara kebat. Ini dapatan-dapatan yang telah diperolehi dan mungkin dengan kajian yang lebih banyak dan pendekatan pengetahuan model-model yang banyak dibangunkan, maka proses pelaksanaan kebat ini dapat ditingkatkan dan
pelajar-pelajar akan lebih terdedah dengan apa itu kebab. Proses ini akan kebiasaannya kalau satu circle ataupun satu kitaran kurikulum, dia akan berlaku secara berterusan. Tidak mungkin untuk suatu perkara yang diperkenalkan itu akan berlaku dalam keadaan yang dilaksanakan dengan begitu tinggi. Dia akan berlaku dengan secara berperingkat, dan proses ini nampak ada sesuatu yang telah berlaku, dan diyakini bahawa pada masa-masa yang akan datang akan lebih ramai pelajar-pelajar yang guru-guru yang melaksanakan PDP menggunakan elemen-elemen kebat ini. Okey, kalau lihat objektif yang dalam kajian ini, penyelidikan ini ada 4 elemen utama. Pertamanya adalah bentuk segi demografi guru-guru ni dalam penilaian kurikulum berdasarkan KEBAP, dan seterusnya penguasaan guru yang objektif yang kedua. Objektif yang ketiga berkaitan dengan pengetahuan guru. Dan objektif yang keempat, bagaimana penerimaan murid berkaitan dengan kurikulum. Ini adalah 4 elemen utama yang ditelitilah untuk melihat sama ada berlaku proses penilaian ataupun proses penilaian pengintegrasian kurikulum berdasarkan model Dick and Carey. Okey, kajian ini berbentuk deskriptif dan melibatkan 30 item yang menggabungkan model yang berada dalam Dick and Carey dan juga diambil daripada taxonomy Bloom. Maksudnya kita combinekan, mergekan dua maksudnya daripada Dick and Carey dan juga Bloom untuk memastikan instrumen yang dibina tu dia memasuki semua perkara yang melibatkan Dick and Carey dan juga melibatkan Bloom. Okey, jadi kajian ini melibatkan 113 orang guru dan dia melibatkan berbagai kaedah persampalan, maksudnya kita buat secara rawak dan kita juga tunjukkan secara sistematik dan berkelompok untuk memastikan taburan ataupun keseluruhan peserta ataupun keseluruhan sampel ataupun responden itu dapat diperolehi dan dia kesahan dan kebolehan percayaan itu lebih baik, dan kajian ini adalah kajian yang dapat digunakan atau digeneralisasikan. Dan dia ada terbahagi kepada dua. Yang pertamanya bahagian A lebih bersifat demografi, dan yang bahagian B adalah berkaitan dengan pengamalan, pengetahuan dan keupayaan penerimaan murid. Okey, dan ini adalah data yang telah diperolehi. Kita telah bagikan kepada 4 ataupun 3 demografi utama, iaitu yang pertamanya dari Sentina, kelulusan akademik dan kategori sekolah. Okey, dari segi tahap amalan yang didapati daripada Dick and Carey ini menunjukkan bahawa objektif dari segi penguasaannya min keseluruhan menunjukkan tinggilah, maksudnya elemen-elemen yang berada dalam Dick and Carey itu telah dilaksanakan oleh guru-guru di peringkat sekolah. Contohnya merancang pengajaran. Ramai daripada dapatan data itu menunjukkan guru-guru ini merancang pengajaran, dan dapati juga guru-guru juga memastikan semua murid mengetahui pengetahuan, menetapkan objektif pengajaran. Jadi maksudnya semua guru, majoriti guru-guru yang didapati daripada soal pendidik yang telah dilaksanakan ni menunjukkan mereka melaksanakan elemen-elemen yang telah ditetapkan ataupun kerangka yang telah ditetapkan oleh Dick and Carey, dan ini ada kaitan dengan kemahiran berfikir alas tinggi. Contohnya kalau kita kata merancang pengajaran, menetapkan objektif, semua adalah perkara-perkara yang masuk dalam apa juga yang telah dinyatakan ataupun ditekankan di dalam taksonomi Bloom. Okey, kalau kita lihat pada akhirnya keseluruhan daripada dapatan yang diperolehi ini memperlihatkan bahawa kalau kita lihat analisis
dan reka bentuk dan pelaksanaan keseluruhannya mencatatkan min yang tinggi, maksudnya wujud pengintegrasian kebat di kalangan guru-guru adalah tinggi. Faktor amalan pengajaran guru dalam bilik darjah seperti keperluan mewujudkan susunan pembelajaran yang berkesan merupakan suatu yang cabaran semakin kompleks dalam percengketuan kini. Okey, itu maksudnya banyak perkara-perkara yang berlaku dalam sistem sekarang yang perlu ditambah baik untuk memastikan guru-guru itu lebih maksudnya dia akan stable dan dia akan tidak berlaku penurunan pada masa akan datang, sebab sistem pendidikan ini dia akan berkembang dan seterusnya berkembang, dan sekiranya guru tidak dapat mengadaptasi dengan baik apa yang dia perolehi dan dia perlu laksanakan, maka akan berlaku masalah kepada sistem pendidikan khususnya di Malaysia ini. Jadi daripada kesimpulannya daripada kajian ini memperlihatkan bahawa wujudnya pelaksanaan yang tinggilah di kalangan guru-guru dalam kurikulum, khususnya kurikulum yang mengintegrasikan kebat, dan mungkin ada ruang-ruang lagi penambahbaikan untuk dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang dengan elemen-elemen kebat dan mungkin lebih mendalam dan lebih pelbagai kaedahnya. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak juri, pihak urusia, pihak barisan pengendali pengelola program seminar penyelidikan dan inovasi pendidikan 2021 peringkat kebangsaan. Semoga dengan penyelidikan yang telah saya jalankan ini dapat memberi suatu manfaat ataupun kebaikan untuk dikongsi bersama dengan dunia kepada barisan-barisan penyelidik yang lain dan kepada guru dan masyarakat dan keseluruhannya kepada negara. Jadi saya sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum